Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiadalah apa-apa jua ilmu di dalam dada-dada kami melainkan sekadar ilmu yang Engkau ajarkan terhadap kami. Sesungguhnya ya Allah, Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnun 'anna bi'azabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu law hadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahiz. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim Suratul Ibrahim ayat yang ke-21 yang bermaksud wa barazu lillahi jami'an, dan mereka-mereka yakni hamba kami akan tetap dikumpulkan di hadapan kami pada yaumul akhirah untuk dihisab dan dinilai akan amal perbuatan mereka. Dan ketika itu faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, dan akan berkata orang-orang yang lemah kepada mereka-mereka yang takabur. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an, sesungguhnya kami adalah pengikut kamu semasa berada di atas muka bumi dahulu. Fahal antum mununa 'anna bi'azabillahi min syai', tak bolehkah kamu pada hari ini membantu kami untuk dihindarkan daripada azab Allah di hadapan kami ini walaupun sedikit. Qalu, berkata kaum-kaum yang takabur tadi, Inna law hadaina Allah law hadainakum, dan andai kata kami semasa di atas dunia dahulu Allah memberi petunjuk dan hidayah, nescaya kami tidak akan membawa kamu kepada jalan yang sesat seumpama pada hari ini. Wa sawa'un 'alaina, sama saja kita pada hari ini, ajazina am sabarna, gelisahkah kita ataupun bersabar kita, malana min mahiz, tidak dapat kita lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimah di surau Menara Yayasan yang senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah yang tidak terhingga terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita melaksanakan matlamat penciptaan kita di atas muka bumi ini, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan Allah menyatakan, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka illa liya'budun, tunduk dan patuh untuk beribadat kepada kami. Dan Allah menambah lagi di dalam ayat tersebut, ma uridu minkum, dan kami tidak meminta rezeki daripada mereka, bahkan kami yang memberi makan kepada mereka.
Itu kenyataan dan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Maka kita yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah sebagai hamba. Kita bukan sebagai rakyat Allah, kita adalah hamba Allah. Kalau kita rakyat Allah, kita boleh mempertikaikan apa yang kita tidak puas hati. Seumpama sekarang kita adalah rakyat kepada kerajaan negara kita, kita boleh kata 2 ekor ni mahal. Kita boleh kata contoh boleh kata kalau kita rakyat Allah, tapi kita ini adalah hamba Allah, maka hamba Allah wa sami'na wa ata'na, dan Allah mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya di dalam suratul Al-A'raf ayat yang ke-179. Bagaimana Allah mengingatkan kita? Walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya Allah memulakan peringatan dalam suratul Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannam, dan yang paling ramai di dalam neraka Jahannam adalah manusia dan jin. Lalu Allah sambung, lahum qulubun la yafqahuna biha, dia dikurniakan hati tetapi dia tidak cuba memahami ayat-ayat dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan dia diberi mata tapi dia tidak melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanun la yasma'una biha, diberi pendengaran dia tidak mendengar ayat-ayat dan peringatan Allah. Ulaika al-an'am, Allah menyatakan bahkan mereka yang macam ni ada hati tetapi tidak cuba untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada mata, tidak ingin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada telinga, degil, tak nak dengar. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Lalu Allah kata orang yang 3 kategori macam ni, yakni yang banyak mendiami neraka-neraka Jahannam Allah kata ulaika al-an'am, mereka ni lebih berat daripada binatang ternakan. Lebih berat daripada binatang ternakan. Balhum adullukum, dan mereka-mereka ini adalah orang yang ghafilun, orang yang lalai. Sebab itu kita pada hari ini saya diberi amanah oleh staf kepimpinan Surau Menara Yayasan untuk membawa pengajian berkitab. Pada pertemuan yang lepas, ini pertemuan yang ketiga kali mungkin ya. Jadi dulu berniat untuk membawa kitab nasihat agama, An-Nasihatud Din wal Wasiyatul Iman, tetapi dah ada ustaz bawa. Jadi kita ustaz dalaman ni kita mengalah. Walaupun lebih mahir pada kitab tersebut. Lalu saya memilih untuk membawa kitab hari ini Al-Jauhal Mawhub, iaitu permata pemberian yang indah, wa munabbihatil qulub, untuk membelai hati-hati yang lalai. Jadi pada bab pertama untuk pengajian ini, dia menerangkan tentang keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan ulama itu sendiri. Dan ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-31. Allah menyatakan, wa 'allama 'adamal asma'a kullaha summa 'arada 'anha 'alal malaikah faqala amli'uni. Dan bila kami mengajar nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu kami menawarkan kepada malaikat, nyatakan benda-benda ini kalau kamu menyatakan bahawa kamu lebih layak menjadi khalifah. Lalu jawab malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Orang kata malaikat kepada Allah, sungguhnya ya Allah, kami tidak ada apa-apa ilmu melainkan sekadar apa yang diajarkan olehmu. Jadi pengarang kitab iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, dia memulakan dalam bab kitab Al-Jauhal Mawhub ini adalah kelebihan ilmu dan ulama. Bagaimana dia meletakkan pada permulaan muqaddimah ini firman Allah daripada suratul Mujadalah ayat 11 yang teman-teman muslimin-muslimah dah hafal. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu darjat lebih orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Allah nyatakan macam tu. Memang ada perbedaannya di antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bagaimana? Bila pada minggu lepas, hari Jumaat yang lepas, saya dijemput oleh staf kepimpinan
kumpulan Risda Ibu Pejabat Jalan Ampang untuk kuliah pagi Jumaat. Kuliah dia bagi tajuk untuk menggantikan Al-Fadhil Ustaz Raihan. Dia bagi dua hari sebelum. 2 hari tak ada masalah lah, tapi tajuk yang dia bagi hudud, perbezaan dengan pelaksanaan hukum manusia. Saya kata sabar dulu Syekh. Lalu kita pun bertanya kepada orang alim dekat kampung, tuan guru iaitu mudir di Pondok Debuk Tapah di Pasir Mas Kelantan Darul Naim, iaitu Haji Zakaria, tuan guru Haji Zakaria, tuan Haji Sulaiman, yang berada di pondok selama 45 tahun dan masih lagi berada di pondok dan menjawat jawatan imam di daerah saya. Dan berkebetulan Al-Fadhil tuan guru ini juga anak murid untuk pengajian Al-Quran dengan bonda saya. Lalu saya tanya kepada tuan guru, bagaimana ni? Saya dijemput untuk suatu majlis tazkirah. Dia kata, pasal apa nak tanya, biasa dah tazkirah. Kata bukan macam tu Ustaz, sebab tajuk dia tu hudud dan perbezaan dengan pelaksanaan hukum manusia. Lalu kata dia, kalau boleh tangguh dulu, kata dia. Maknanya dia tahu menilai kita. Lalu sebelum saya telefon soft ke pimpinan untuk tangguh, dia orang dah bagi tangguh sehingga hari Jumaat ni. Dia kata kalau kita tidak mempunyai ilmu yang mahir tentang sesuatu maudud ataupun sesuatu yang ingin kita ceritakan kepada orang, kita tangguh dahulu. Sebab kita takut bila kita berbicara, orang yang mendengar akan lebih keliru. Sebelum dia dengar tak keliru, bila dengar lagi keliru. Lalu dia kata, contoh dia kata, pernah terjadi di negeri saya, di Golden Sand, Kelantan Darul Naim. Bagaimana bila tahun 1980 di suatu estate ni ladang getah. Di suatu estate di kawasan di Tanah Merah Kelantan. Lalu di estate pada tahun 1980 ada sekolah kebangsaan. Dalam sekolah tu adalah murid dalam 15 orang, kata dia lebih kurang, dan guru ada 3 orang. Ini nak cerita tentang bab ilmu. Tetapi kita bawa kisah mutakhir lah, nak bawa kisah-kisah zaman sahabat tu, takut dah selalu dengar. Lalu guru yang pertama bernama Mr. Regu, nama guru India yang diamanahkan untuk mengajar bahasa Inggeris, dan Cikgu Kamal untuk mengajar bahasa Malaysia, dan seorang guru yang dilantik sebagai penyelia ataupun penolong kanan. Lalu pada satu hari, Cikgu Kamal yang bertugas mengajar bahasa Malaysia kepada murid-murid dia, diberi amanah untuk keluar ke bandar. Bila keluar daripada estate tu jauh makan masa. Besok pula petang baru sampai. Tahun 1980-an. Lalu untuk tidak membiarkan anak-anak yang dalam pelajaran bahasa Malaysia dia itu terbuang begitu saja, lalu dia minta tolong kepada Cikgu Regu yang mahir dalam bahasa Inggeris. Dia kata, Mr. Regu tolong ganti saya untuk ajar pelajaran bahasa Malaysia sementara saya nak keluar. Dia kata, oh tak ada masalah, kata Cikgu Regu, itu benda yang kecil. Lalu dia masuk dalam kelas, dia kata, murid-murid, saya menggantikan Cikgu Kamal pada hari ini. Jadi hari ini kita nak ajar tentang spelling, tentang mengeja. Cikgu Regu memulakan pengajaran dia SA sa, dia kata, YA ya, sa ada kalu ya saya. Dia ajar macam tu. Sebab dia kan India kan. Jiugu, aryugu, aryurugu, ada kaluru. Guru. Saya guru, dia kata. Lalu budak-budak tu pun hafal lah itu. S-E-sa, Y-E-ya, sa, ada kaluya, saya. Jiugu, aryurugu, ada kaluru, guru. Lalu bila dia balik, kat rumah pun dia hafal. Dan besok Cikgu Kamal datang, dia kata, apa yang Cikgu Regu dah ajar kepada semua anak-anak murid sekalian? Lalu ketua dia cakap, dia ajar mengeja cikgu. Dia kata S-E-sa, Y-E-ya, sa ada kaluya, saya. Jiugu, aryurugu, ada kaluru, guru. Oh, ini sudah salah, kata Cikgu Kamal. Lalu dia pergi jumpa Cikgu Regu. You telah buat suatu kesalahan yang besar untuk diberi ilmu kepada anak murid saya. Apa pasal, kata dia? Mengeja tidak boleh macam tu, kata dia. Kalau macam tu bagi saya peluang, saya baiki balik kesalahan saya. Okey. Dia pun pergi masuk. Murid-murid minta maaf, saya telah buat satu kesalahan semalam dan Cikgu Kamal telah malu saya. Yang sebenarnya S-E-sa, Y-E-ya, sa tak ada kaluya, saya. Dia cakap macam tu kan. Jiugu, aryurugu, tak ada kaluru, guru. Maknanya orang yang tidak berilmu, kalau disuruh bercakap pada sesuatu hal, maka dia kena mendalami ilmu tersebut. Lalu pengarang kitab menyatakan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mujadalah ayat yang ke-11 tentang kelebihan ilmu dan ulama pada bab pertama di dalam kitab kita Al-Jawhal Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat mereka-mereka yang beriman itu daripada segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu ada beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu seperti barang yang di antara langit dan bumi. Itu firman Allah dan diulas oleh Ibnu Abbas. Pada mukaddimah tadi, saya membawa petikan dan peringatan Allah tentang surah Ibrahim ayat 21. Allah mengingatkan kepada kita tentang apa yang berlaku pada hari akhirat, pada hari yaumul akhirah, pada hari kita ditimbang amalan kita. Bila mana Allah menyatakan wa barazu lillahi jami'an, dan semua hamba-hamba Allah tetap akan dikumpulkan di hadapan kami. Maka pada ketika itu faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, berkata orang yang lemah. Du'afa ini kata mufassir adalah orang yang diatul fik, orang yang lemah fikiran dia. Bukan lemah jasad, bukan lemah tubuh badan. Dia atas dunia sihat, badan dia sihat, cuma dia tak datang dia untuk kuliah mendengar ilmu, tapi dia sihat. Dia sihat, makannya kadang-kadang 3 pinggan lebih pada orang lain, tapi fikiran dia tak sihat. Jadi dia orang yang lemah fikiran ni, dia mengikut golongan-golongan wastakbaru, orang yang takabur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 21 ini kepada pemimpin-pemimpin atas dunia ni. Dia orang lemah, dia ikut orang kuat. Orang kuat ni menjadi pemimpin, yakni yang mendustakan ayat Allah. Astakbaru ni kata mufassir untuk ayat 21 surah Ibrahim, orang yang tahu bahawa Allah melaksanakan hukum. Seumpama dalam Al-Quran ada menyebut 14 kali perkataan hudud, ada 14 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Baqarah saja ada 7 kali. Tuan-tuan boleh lihat kepada surah Baqarah ayat 229, menyatakan tilka hududallah, dan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang zalim. Ini orang yang wastakbiru. Jadi pada hari akhirat, orang yang dia pimpin atas dunia pergi tanya dia. Dia kata inna kunna lakum taba'an. Taba'an ni itba', orang yang mengikut kepada orang yang memimpin di atas dunia. Lalu dia kata fahal antum mughnun. Mughnun ni boleh tak tolak saya daripada kehirup pikukan masa hari akhirat tu. Mughnun anna azabillahi min syai', sikit pun tak apa. Lalu kata orang pemimpin atas dunia ni yang takabur, yang dia lupa akan dia ini adalah hamba Allah yang patut melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Dia kata qalu lau hadanallah, kalau saya atas dunia tu Allah bagi taufik dan hidayah, saya tak bawa tuan la hadainakum pada tempat yang macam ni. Lalu kata dia lagi pemimpin kepada orang yang dipimpin, sawaun alaina ajazina am sabarna, kalau kita gelisah ataupun kita sabar, malana mim mahis, kita tak dapat lagi daripada azab Allah. Sebab itu kita atas dunia ini, kita kena tengok bagaimana pemimpin yang kita nak ikut. Ada orang tempat saya kuliah, saya tanya, yang ikut pemimpin tu tahu tak pemimpin nak bawa pergi mana? Tak tahu ustaz. Tuan yang ikut tu tahu tak nak pergi ke mana? Pun tak tahu ustaz. Berat. Nak pergi mana tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu nak pergi ke mana. Kita kena ikut orang yang nak bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila habis saja hisab di hadapan Allah seumpama yang Allah terangkan dalam suratul Ibrahim ayat 21, lalu bila diketahui ke mana tempat kita, orang-orang yang tadi yang ingkar dan takabur kepada ayat-ayat Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam suratul Al-A'raf ayat 36, Allah mengingatkan kita, wallazina kazzabu biayatina, dan hamba-hamba kami yang kazab, mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru fiha, lepas tu dia takabur. Bukan saja dia mendusta, dia takabur lagi kepada ayat tersebut. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, kekal dia.
Ada setengah orang yang masuk dalam neraka, tetapi kena dengan akhirul kalam, dia tak syirik kepada Allah, dia akan dikembali kepada syurga Allah. Ini kekal kat dalam dia. Itu yang kita takut. Lalu Allah menerangkan kepada firman dia dalam suratul Ibrahim ayat 21 tadi, kepada suratul Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Dan bila mana mereka yang selesai daripada hisab amalan mereka di hari akhirat, mereka dihalau ke neraka Jahannam Allah. Bila sampai di pintu neraka Jahannam, Malik Zabaniyah tanya kepada dia, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Masa duduk atas dunia dulu, ada tak ustaz, pendakwah, ulama datang cerita tentang keadaan hari ini? Qalu bala. Kata dia ada, bahkan ada. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Nak buat macam mana dah, kami ditakdirkan, ada guna ayat tu, ditakdirkan untuk terima ketentuan berada dalam neraka. Lalu kata malaikat Malik Zabaniyah, kalau macam tu duduk kat dalam tu. Dan tentang ayat tadi, surah Al-A'raf ayat 36 tadi, Allah menerangkan mereka yang wakazzab wastakbaru, bahkan ada orang yang lebih teruk, dia tak percaya ayat Allah, dia rasa dia lagi hebat daripada suruhan Allah, dia melawan Allah, dia cabar Allah. Pernah terjadi pada zaman Nabi Saleh alaihissalam. Bila ada unta merah yang keluar daripada batu, yang Nabi Saleh kata ini adalah unta Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk sembelih. Lalu kaum dia sembelih. Dan dia cabar, kalau benar ini unta Allah, wahai Nabi Allah, datangkan, berdoa kepada Tuhanmu, datangkan bala kepada kamu. Lalu diceritakan di dalam Al-Quran, datang taufan menyebabkan semuanya mati pada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Itu zaman Nabi Saleh. Pada tahun 1990 juga di negeri kami, bila ada seorang pengusaha tanaman tembakau, bila dia pada petang dia pergi ke ladang dia, dan hujan seumpama di Lembah Kelang macam ni, lalu tembakau dia semua hanyut dan hancur oleh hujan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa rugi, investment dia rugi banyak itu. Lalu dengan perasaan marah dia nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi dekat tengah ladang dia, dia memandang ke arah langit dan dia mendepurkan tangan dia macam ni, macam luaskan kuasa mengerak sekarang, luaskan kuasa. Dia buat macam tu. Dia kata kalau benar Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa, tunjukkan kekuasaanmu. Habis dia bercakap, lalu disambar petir pada itu, kembali ke Ramadhan pada itu juga. Ini cerita benar. Pada tahun 1990 ada keluar di dalam surat khabar pada tahun 1990 bagaimana mereka yang mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena berada dalam majlis ilmu kerana ada kelebihan ilmu seperti yang dinyatakan oleh pengarang kitab ini. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Laith Al-Samarqandi, dalam bab ilmu ini dia letak pada halaman 669. Dalam kitab Al-Jawhal Mawhub halaman yang ke-11, dia menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ada suatu malaikat yang duty dia mengelilingi muka bumi untuk melihat majlis ilmu. Macam kita ni, ada malaikat ni, bila dia ada, dia naik, habis saja majlis ilmu kita dalam pukul 2 ni, dia naik ke atas, dia memaklumkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sudah tahu. Lalu Allah tanya dia, dan Allah menyatakan itu adalah hamba kami yang baik. Allah panggil malaikat Jibril cerita kepada dia. Contoh, Tuan Raja Saiful ini orang yang baik. Dia cerita, dia ada malaikat pun panggil kepada malaikat lain, baik. Ditakdirkan balik malam ni meninggal. Bukan dia lah, saya. Bukan Saiful lah, saya lah. Katakan Raja Saiful muda lagi. Saya mengajar ni, lepas tu berada dalam majlis ilmu, baik. Dia kata, Ustaz Zainal ni baik. Sampai malam baik dan meninggal dalam keadaan baik. Saya berkuliah di salah suatu surau, di surau Jumaat Al-Falah, Taman Pandan Jaya. Pada malam minggu yang dulu saya mengajar, tuan imam dia, imam veteran lah, bukan imam lama, umur 68 tahun, Tuan Haji Ghazali. Dia bertanya pada malam tu, dia kata, Ustaz, ada tak Ustaz pernah dengar bagaimanakah kematian seseorang itu ditentukan? Saya kata, saya pernah dengar ulama kata kematian itu biasanya mengikut kebiasaan hamba Allah tu buat. Kalau tuan saya duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah
dalam majlis ilmu ataupun lepas majlis ilmu lah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kami lepas surah mereka bawa panggil PU Syahul Hamid, PU Mamu kan. Lalu dia berada dalam majlis, malam tu dia kembali ke rahmatullah, pengurusi SMS dan WhatsApp kepada saya. Maknanya kematian ini bergantung kepada bagaimana kita duduk. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan tiap-tiap hamba Allah itu bikat birizkihi wa ajalihi. Dia ada rezeki dia dan saat kematian dia. Semua yang berada dalam majlis kita ini, muslimin muslimat, semua dah ada tarikh kematian. Cuma lagi Allah tidak bagi tahu. Allah tidak buka hijab kepada kita bila kita nak mati. Jadi kita orang yang yakin kepada kematian, yang patut kita buat, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Simpan dan cari bekalan, sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Bila kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita meninggal dan bila saja kita dikebumikan, datang dua malaikat, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa itu hanya amalan-amalan yang kita buat masa atas dunia ini yang boleh menjadi penolong dan peguam bela kepada kita. Itu yang kita takut. Ustaz kematian lambat lagi, Ustaz baru umur 40. Ya betul, Nabi SAW pernah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70. Tapi tidak bermakna yang umur 40 ni tak pergi. Ada yang umur 40 pergi. Hari Jumaat lepas, satu pasangan meninggal kerana kemalangan di jalan Chang Shaolin kan. Dan semalam kita lihat bagaimana pelumbu motor GP3 meninggal, umur baru 20-an lebih kan. Jadi kematian ini cuma kita mendoakan, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Takut tentang kematian ini. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, dia kata aksiru min zikri min hazimin lazat. Dalam hadis yang sahih, perbanyakkan mengingati sesuatu yang memutuskan kelazatan. Apa benda yang memutuskan kelazatan ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, man hazimil lazat? Qal al-maut, kematian. Sebab kita tidak tahu bila kematian, itu yang kita takut. Tadi masa saya nak datang berkuliah ni, ada satu soalan daripada muslimah tak sempat jawab. Dia kata, Ustaz, mutakhir ni ramai orang yang mati muda. Dia letak mukadimah macam tu kan. Dama dah bukan mutakhir, dulu pun ada kan. Jadi dia kata, yang mana lebih baik? Aulawiyah, saya nak sedia namakan siapa wali yang nak menjaga zuriat saya ataupun wasiat. Saya tak jawab lagi sebab nak datang kuliah kat sini. Nanti lepas ni kita tengok bagaimana. Sebab itu dalam suatu hadis sahih, bila saja Rasulullah masuk dalam Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, Rasulullah masuk saja ada dua kelompok. Satu yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu dalam majlis ilmu. Lalu Rasulullah memilih majlis ilmu dan Rasulullah berkata, aku diutuskan sebagai guru. Majlis ilmu Allah pilih. Sebab itu banyak dekat surau-surau kita, bukan saya nak salahkan, ada golongan-golongan yang menyuruh pada jalan Allah, yang keluar 40 hari semua kan. Bukan kita kata benda tu tak baik, baliu anni walau ayat baik. Tetapi yang herannya, dia tidak hablum minan nas, berada dalam majlis ilmu. Dia kelompok dia saja, itu tak boleh. Dan dia pergi seru kepada orang yang selalu pergi surau. Cuba pergi seru dekat padang bola ke, dekat kedai makan ke, dia tak pergi. Dia dah asyik pergi dekat rumah yang sama. Itu keadaan yang salah. Satu lagi, dia meninggalkan tanggungjawab dia untuk bagi nafkah kepada anak isteri dia. Itu yang tak boleh. Jadi minta maaf kalau ada golongan yang sama pada hari ini yang berada dalam majlis kita. Dan Nabi SAW juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu ni wajib. Ke mana-mana pun menuntut ilmu ni wajib. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila saja dia ni Al-Imam Syafi'i, dia hafiz Al-Quran umur 7 tahun. Umur 9 tahun dia minta nak keluar daripada Makkahul Mukarramah pergi ke Madinatul Munawwarah untuk menuntut ilmu daripada mak dia. Bila dia masuk dalam Masjid Nabawi, dia solat 2 rakaat, dia terpandang ramai anak muda mengurumuni seorang syekh di Madinatul Munawwarah untuk mendengar ilmu. Dia pun pergi, dia duduk. Lalu dia duduk, dia pun ambil suatu batang lidi dia ambil, dan dia pun guna air dia tulis atas tapak tangan dia. Yang sedang mengajar pada masa itu adalah Imam Malik yang terkenal di kota Madinah. Lalu Imam Malik lepas tu tanya dia, mengapa kamu mempermainkan majlis ilmu? Kata Imam Nawawi, saat Imam Asy-Syafi'i, dia kata, saya belajar dan saya mencatat apa yang Tuan Guru kata. Masa hari itu, masa kuliah pada hari pertama itu, Imam Malik mengeluarkan 20 hadis sahih.
Imam Asy-Syafi'i boleh cerita balik 20 hadis sahih, tak tinggal satu perkataan pun apa yang dinyatakan oleh Imam Malik. Imam Syafi'i ni dia tak buat kitab. Nampak ramai Imam Syafi'i dalam surau ni kan, ramai. Jadi tak ada masalah. Imam Syafi'i buat macam tu sekali kan. Dan Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kitab dia ada 22 jilid. Saya sendirilah jilid 15 tak habis lagi. Jilid 15 pasal fitnah, jilid 13 pasal salat. Dia 22 jilid. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang Lubuk Merbau, dekat Perak, Darul Ridwan, dekat Perak. Dan dia ni tahfiz Al-Quran umur 8 tahun, dilahirkan di Makkahul Mukarramah, balik ke Malaysia, mengarang 22 kitab Bahrul Mazi yang diguna pakai di surau-surau dan juga di pondok-pondok dan masjid. Lautan ilmu. Dia, bila dia duduk di pondok di Lubuk Merbau, dia mengarang 22 kitab ni, 22 jilid Bahrul Mazi ni mengandungi lebih kurang 89 hal hukum-hukum akhirat dan dunia, lebih kurang dalam 22 jilid tu. Kalau kita mengaji sungguhlah, kalau mengaji betul-betul, lalu dia bila dia dengar ada orang alim di Kelantan Darul Naim, iaitu Tok Kenali di Pondok Kubang Krian, lalu dia tinggalkan pondok dia berjalan kaki 3 malam 2 hari, kalau tak silap saya, dari Lubuk Merbau mengikut jalan Lebuh Raya Timur Barat. Sekarang dulu tak ada Lebuh Raya Timur Barat, ada hutan-hutan dia. 3 hari 2 malam sampai ke Kubang Krian untuk menuntut ilmu dengan Tok Kenali. Kita kalau ada ilmu, bukan saya lah ustaz yang alim-alim kan, berapa tingkat je dah, tak berapa 3 hari 2 malam kan. Tetapi kita tidak datang. Contoh, semalam bila saya berkuliah maghrib di satu tempat yang selalu ramai orang, bukan nak kata kepada jemaah lah, sebab bila habis saya nak pergi kuliah, baru Lee Chong Wei baru menang satu. Lee Chong Wei menang, rebu kedua baru menang set pertama kan. Bila masuk sunyi dalam surau, bila habis baru ramai balik. Begitulah keadaan kita dengan dunia. Sebab itu dunia ini adalah perhiasan, dan banyak orang yang terpedaya dengan perhiasan dunia. Jadi kita tak nak kita terpedaya dengan keenakan dunia. Sebab itu kita berada dalam majlis-majlis ilmu sama ini. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini Nabi pernah bersabda, wa ana Madinatul ilmu Ali babuha. Saya adalah gedung ilmu dan Ali adalah pintunya. Walaupun ada jemaah yang menyatakan tu hadis dhaif ustaz. Tak apa. Darjah Ali tu jangan kita cerita lagi, jadi hadis. Dhaif pun hadis. Betul tak? Jadi kita boleh amal. Cuma hadis dhaif ni kita tidak boleh berhujah dengan orang sampai kita tepuk meja. Itu tak boleh. Macam saya ceritakan bagaimana bila kita pergi berkuliah, sekarang bila masuk bulan Rajab, Tok Imam banyak baca doa yang dia kata Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh, hadis tu boleh amal, tetapi jangan kata ni ya Rasulullah buat. Sebab dia bukan hadis sahih. Dia bukan hadis sahih. Bila Imam Bukhari dia kaji tentang hadis tersebut, ada 2 perawi yang cacat. Tuan-tuan pernah dengar cerita bagaimana hadis Imam Bukhari ni, ilmu dia, Imam Bukhari ni dia nak mencatatkan 7,568 hadis sahih selama 16 tahun. Dia kaji secara teliti orang yang merawikan hadis. Contoh, dinyatakan dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti yang meninggal, ditembak yang meninggal, Ramadan Al-Buti. Dia kata Al-Imam Al-Bukhari ini, bila orang kata ada di hujung kota Madinah ini seorang merawikan hadis Nabi, dia pun tanya, dia selidik dulu. Kalau orang kata contoh, Tuan Syaiful ni merawikan hadis, baik ke dia? Solat 5 waktu cepat ke dia? Ke masa ustaz ada je dia 5 waktu saf depan? Dia tanya semua. Lalu bila dia buat hadis semua, dia pergi kepada rumah orang yang kata baik nak rawi hadis tu, dia nak masuk dalam hadis sahih. Bila dia pergi, dia ternampak orang yang dinyatakan tadi sedang duduk depan rumah dengan unta. Dia nak naik unta tu, unta tak nak turun. Lalu dia pergi ambil rumput, dia letak dalam bekas besin tu. Orang kampung saya panggil besin. Dia pun letak depan unta. Unta dengan rumput ni macam setengah-setengah orang lepas makan nasi teringat kepada rokok lah, suapan terakhir. Lebih kurang macam tu kan. Bukan sini lah, tempat lain kita cerita tu. Bila letak kan, lalu unta tu mendudukkan kaki dia sebab adanya umpan rumput tu. Lalu orang yang perawi hadis tadi naik atas unta. Bila unta dia naik atas unta, dia pun tolak bekas rumput tu. Lalu bila Imam Syafi'i tengok, dia kata orang macam ni bukanlah orang yang merawikan hadis yang sahih. Sebab dia menipu. Dia akal-akal, kata orang Negeri Sembilan apa, akalkan unta tu kan.
Orang akal unta pun dia dah tak kira kita ni bukan unta orang kita tipu orang kan, manusia berapa orang kita tipu. Ustaz sendiri pun janji kan. Bukan saya dah, orang lain, ustaz lain pun kan. Dia janji, janji nak pergi, tetapi bila terima undangan kepada majlis yang lebih grand, dia contoh, dia terima untuk khutbah dekat Surau An-Nur RHB. Surau An-Nur bagi RM2 je. Bagi cerita sekarang kan. Lalu dia dipanggil oleh Surau Asy-Syakirin dekat KLCC, bagi RM380. Jadi dia pun tak telefon. Bila ustaz yang jaga kat sana, soh kepimpinan telefon, saya tak berjanji pun kata dia. Itu perangai Nabi Adam yang kita cerita dulu kan. Yang dia bagi 40 tahun kepada Nabi Daud, lalu bila tiba ajal dia lupa bahawa dia telah bersedekah kepada tersebut. Jadi kita kena berada dalam majlis ilmu. Dan kata Syekh At-Tabarani, dia kata orang yang paling jahil adalah orang yang tidak menyedari keberuntungan dia dipilih oleh Allah. Contoh, kalau tuan-puan dekat rumah berada dekat surau, rumah dekat masjid, di sekeliling surau saja, tapi tuan tidak pernah beruntung, tak rasa beruntung untuk pergi ke surau. Kat surau, kat tempat kami, kat rumah saya, berapa ramai orang yang berada di sekeliling surau yang jarang untuk ziarah kat surau. Jadi dia tak beruntung. Dia kata, kebetulan saya beli rumah ni corner lot, jadi depan surau, nak macam mana? Dia tak rasa beruntung. Sebab tu kata Sayyidina Ali, kalaulah jahil itu makhluk, akan ku potong jahil. Kalau jahil itu makhluk. Sebab itu kita kena membentras kejahilan dengan menghadiri majlis-majlis ilmu seumpama ini. Dan sekalian daripada barang yang datang pada memuji ilmu dan ulama, ditanggungkan atas ilmu yang bermanfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Lalu Sayyidina Umar ditanya, mengapa? Dan saya juga pernah ditanya bila dalam kuliah orang tanya, ustaz, ada ustaz-ustaz yang selebriti. Ustaz selebriti ni macam mana? Saya kata, ada beza. Ustaz pun ada selebriti, tak selebriti. Ustaz selebriti ni bukan macam ustaz. Dia kata bukan macam saya yang selalu keluar kat TV. Bila dia masuk dalam TV, ada orang tanya, hukum hakam dia tak cerita betul. Sayyidina Umar kata, wa iza ra'aitu alimun, bila kamu lihat orang alim, yuhibbud dunia, dia cinta kepada dunia. Jangan kamu dengar dia cerita pasal agama dan akhirat, sebab dunia itu akan mempengaruhi dia. Contoh, bila 2 ekor kambing duduk kat depan kita, kita suruh mengembik. Satu kambing kita masukkan rumput dalam mulut, suruh dia mengembik. Bagaimana bunyi kambing yang ada rumput tu mengembik? Dia tak keluarkan semua yang dia ada kan. Begitulah ulama yang pentingkan keduniaan, yang pentingkan dunia. Tuan-tuan, dunia ni jangan cakap kita tak dapat lagi kepada godaan dia. Saya 2 hari lepas sebagai jurunikah yang bertauliah, balik daripada kuliah subuh pada hari Sabtu, seorang Bangla tahan kereta dekat nak pergi Sarawak Kabar. Dia kata, dia cakap pun tak apa-apa boleh. Dia kata, tuan, dia tunjuk kat saya jurunikah. Betul-betul kata, saya mau nikah, dia kata, dengan orang pasangan kerja dekat Jaya, dekat tempat dia. Dia kata, 5,000 cukup dah, dia kata. 5,000. Dia nak bagi 5,000, dia suruh saya nikahkan. 5,000, saya sekali nikah je, panggil sekejap kat suruh, dapat 5,000. Dan malam tadi, ada seorang Canada, foreigner, yang duduk dekat OUG, dia telefon, dia pun nak minta suruh nikahkan. Dia kata, saya kata itu urusan Jawi, sebab OUG bawah Jabatan Agama Islam Wilayah. Dia kata, tak apalah, janji nikahkan, sebab tuan yang bertauliah, I give you 5,000. Dah 10,000 kalau saya terima. Betul tak? Tapi saya takut lepas ni saya tak dapat datang kuliah dekat Menara Yayasan sebab penuh orang Bangla kat depan rumah tu. Apa pasal pula Tuan Iman ni kan? Ramai Bangla datang kan. Kalau seorang 5,000 seminggu, dah berapa orang kan? Jadi itu kaedah dia kalau kita tidak amanah kepada ilmu kita. Itu kaedah yang dinyatakan. Dan bagaimana? Dalam suatu kes, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari. Saya dah cerita, kalau cerita wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin sebagai peringatan. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang antara golongan Ansar yang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana berlakunya peristiwa hijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan Nabi Allah yang agung ini duduk rumah dia. Lalu ditakdirkan oleh Allah, unta yang bawa Nabi itu berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah 2 tingkat. Abu Ayyub suruh Nabi, Rasulullah duduk tingkat atas. Rasulullah kata, biar saya duduk tingkat bawah sebab senang tetamu nak datang. Lalu bila malam musim yang sejuk di kota Madinah, air tertumpah. Dia ambilkan selimut semua, dia letak untuk mengelakkan air mengenai baginda Rasulullah. Maka malam itu kesejukanlah dia. Bila Rasulullah tanya, dia cerita, Rasulullah kata, baiklah saya naik ke atas. Bila musim panas, Rasulullah berpeluh
dan dia nganakan mulut dia dari bawah tu peluh masuk dalam badan dia. Dan Rasulullah mengatakan orang yang masuk peluh dalam mulut tu diharamkan daripada api neraka. Hebatnya Abu Ayyub Ansari ni, bila dia nak meninggal dia kata, ada satu ilmu yang aku tidak sampaikan kepada kalian. Sedangkan aku tahu Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ada satu hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah dengar Rasulullah menyatakan, andai kata seluruh umat Islam pada masa tersebut semuanya tak buat dosa, baik semua baik, lalu niscaya Allah akan menciptakan manusia yang baru untuk datang dan akan berbuat dosa. Aku tak cerita pada kalian kerana aku takut kalian berfahaman bahawa orang manusia ini dicipta untuk buat dosa. Sedangkan sebenarnya Rasulullah ingin menyatakan bahawa kita ni tidak lari daripada buat dosa. Sebab tu yang wajib adalah bertaubat daripada dosa, yang sewajib-wajibnya berusaha untuk tidak buat dosa. Begitulah yang terjadi kepada sahabat saya yang mengajar kitab Halal wal Haram fil Islam. Seumpama ada kat sini, siapa ada ni? Ustaz Saifuddin kan? Kitab Halal Haram fil Islam karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bila dia baca suatu penyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab, dia kata, dan barang siapa yang membuat sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram, kata dia. Dia baca kat situ, belum dia ulas lagi, jemaah tanya dia, Ustaz, saya ni berulang-alik pergi tempat kerja, tiap-tiap hari naik bas, dan saya mabuk bila naik bas. Haram tak ya? Macam tu. Sebab tu hukum hakam ni dia kena jelas. Kita kena jelas cerita. Kita jangan main cakap habis macam tu. Kena jelas. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahawa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawaqib. Kelebihan orang alim atas orang yang ibadah adalah seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Maknanya kalau orang yang beribadah, beramal tetapi dia tak ada ilmu, maknanya sia-sia. Dia kena orang ada ilmu dan beramal. Kalau ada ilmu tak beramal pula tidak jadi. Dan dikendaki dengan kelebihan itu banyak pahala dan ditinggikan darjatnya pada hari akhirat. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi aidaihim wa atil fi a'marihim. Ya Tuhan kami, ampunkan olehmu bagi segala orang yang mengajar, orang yang beri berkat olehmu pada badan mereka, dan panjangkan olehmu umur mereka. Dan ada setengah kitab menyatakan, jadilah kita orang yang mendengar. Kalau tidak mendengar, orang yang mengajar. Kalau tidak mengajar, orang yang belajar. Jangan kita jadi orang yang keempat, mendengar pun tidak, mengajar pun tidak, belajar pun tidak. Jadi kita rasa hebat. Kalau kita tak datang ke majlis ilmu ni, kita rasa hebat. Kalau kita belajar, lagi kita belajar, lagi kita tidak tahu. Sebab itu, bila Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia didatangi dia oleh ahli-ahli daripada kaum Yahudi dan Nasrani, lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, boleh tak kau nyatakan kepada kami akan perbezaan di antara ilmu dengan harta? Apa jawab Sayyidina Ali? Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Apa dalilnya? Kerana ilmu itu adalah pusaka anbiya, tetapi harta itu pusaka daripada Fir'aun dan juga Qarun. Lalu ditanya oleh orang yang kedua, Sayyidina Ali kata ilmu itu lebih afdal daripada harta, kerana ilmu memelihara kita, harta kita kena pelihara dia. Kau ada harta, kunci dalam bilik besi, kunci. Lepas kunci, kunci lagi pintu. Lepas kunci, kunci lagi bilik rumah, kunci gerai, kunci lagi. Takutnya harta. Tetapi ilmu tak payah kunci. Kitab kadang-kadang letak macam tu sebab ilmu dah ada kat dalam dada. Dan kata lagi Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada harta, kerana mempunyai harta itu banyak seteru dan musuhnya. Orang yang mempunyai ilmu itu banyak kawan dia. Dan dia kata ilmu itu bila dibagi lagi banyak. Harta kalau bagi lagi sikit. Ada tuan-puan pernah dengar, bila tuan-puan, contoh saudara Tuan Saiful panggil ustaz, ustaz, hari ni ustaz ni tak datang.
boleh tak tolong ganti? Lalu Ustaz tu jawab, maaf tuan saya pun saya banyak sangat ganti dah, habis dah ilmu saya. Ada pernah jawab macam tu? Ada tak Ustaz jawab macam tu? Tapi ada. Bila orang pergi minta derma, ada dia kata, oh saya dah belum tengok lagi pun. Dah derma dah derma, tadi dah derma dah kan. Macam pernah buat je Ustaz, tak ada orang lain lah saya cerita ni kan. Dah derma dah. Kecuali Haji Bakil lah, bila Cikgu Muni pergi, dia tak demam dia kan. Jadi dia derma balik. Itu perbezaan di antara ilmu. Dan kata Sayyidina Ali, nescaya kalau datang 300 orang tanya, aku akan bagi jawapan yang berbeza di antara ilmu dengan harta ni 300 kali pun aku boleh bagi. Kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Sebab itu orang-orang yang berilmu ini hebat. Macam Sayyidina Mu'az bin Jabbar radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan orang yang paling alim tentang ilmu halal haram di antara umatku adalah Mu'az bin Jabal.